ramai je orang berkongsi ilmu hari ni, bukannya latar belakang ustaz kan, latar belakang pengajian Islam, tapi boleh menyampaikan, dan ustaz memang boleh menyampaikan. Jadi sebab itu ustaz boleh backup, betul kan? Maksudnya ada banyak buku macam motivasi. Pagi-pagi ni kadang isteri ni mengharapkan bantuan dan sokongan daripada suami. Orang perempuan ni kalau dapat, dia macam ni kan, suami nak isteri yang macam mana? Macam ni. Sikap kan. Okey, contoh, tahu kan buat ni, mungkin kesan makan ubat dengan tak apa. Contohnya suami nak isteri yang lemah lembut, betul kan? Jadi encik kan selalu cakap kita kena memberi, betul, kita kena memberi, nanti kita akan dapat apa yang kita nak kan. Okey, seorang suami yang romantik, kalau saya tanya encik ya, kalau suami itu romantik, apa yang dia dapat daripada isteri dia? Kasih sayang. Betul. Bila suami tu romantik, dia akan dapat isteri yang manja. Maksudnya. Okey. Lagi, kalau suami tu prihatin, dia akan dapat isteri yang prihatin. Betul lah. Maksudnya dia akan dapat isteri yang prihatin. Okey. Cik sambil Abby. Abby masalah Okey dah. Okey. Dek, sejuk sangat aircon ni. Okey. Jika suami seorang yang bertanggungjawab terhadap isteri, apa yang isteri dapat? Apa yang dia dapat pada isteri? Isteri yang manja. Isteri manja dah dapat tadi. Bila dia jadi romantik, dia macam, okey, kalau suami seorang yang pelindung, dia akan dapat isteri yang selamat lah. Yang selamat. Betul lah, yang selamat. Apa lagi? Contoh. Sebenarnya dia terbalik lah. Sama ada dalam hubungan tu, kita tak tahu suami yang beri ataupun isteri yang beri. Tapi kalau sebelah saja memberi, dia akan jadi exhausted lah. Dia kena give and take. Maksudnya, bila suami ini penyayang ni perlu ditunjukkan. Dia tahu apa yang isteri perlukan, isteri suka, isteri nak. Sama ada dia nak berubah dan dia nak tunjukkan kasih sayang seperti mana yang isteri harap, ataupun dia menganggap itu remeh dan dia anggap benda tu tak penting, maka isteri tu memberontak. Memberontak. Dia simpan sampai tahap dia memberontak. Tapi orang lelaki, suami, dia anggap mengarut, panggil cadat budak, mengajuk tak bertempat. Padahal benda tu kadang dah simpan lama. Okey. Bila suami ini romantik, bukan nak suruh romantik, pegang tangan, peluk macam, alah, walaupun sikit perkataan yang disukai, dia akan dapat isteri yang manja. Dia akan dapat isteri yang manja, tuan-puan sekalian. Suami-suami suka isteri yang manja. Manja pada suami, manja, automatik lemah lembut. Sifat perempuan manja. Dan ramai lelaki tak boleh menahan ujian manja wanita-wanita di luar sana. Suara manja, perbuatan manja. Okey. Jadi, dia mesti ada proses give and take. Sama juga, suami mengharap isteri prihatin. Jadi, suami mengharap isteri prihatin pada dia. Isteri pula mengharapkan suami prihatin. So, siapa nak mula dulu? Jadi, dalam hubungan suami isteri, kita akan dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. So, ada bahagian yang suami kena mula, ada bahagian yang isteri kena mula. Bila suami
lebih bertanggungjawab, lebih qawi, kuat dari segi fizikal. So kalau lemah, buat sesuatu supaya fizikal kuat dari segi mental. Logiknya lelaki memang lebih kuat mental lebih kuat, lebih positif, lebih nampak, maksudnya walaupun situasi macam dah negatif ni, tapi dia punya mental strong. Itu biasanya orang lelaki. Bila mental strong, dia akan keluarkan perkataan-perkataan yang positif. Dia boleh ubah emosi isteri yang sedang down. Saya nak cerita bukan senang ya. Kami nak sampai tahap macam ni. Gedik tu benci. Bukan gedik, manja tu lain. Kami bekerja bersama suami isteri, tuan-puan sekalian. Kenapa kami boleh bekerja sama-sama? Sebab saling melengkapi. Kami saling melengkapi. Kami buat kajian test test karakter. Kami terima apa yang kekurangan dan kelebihan. Bila kita buat kajian, bila kita buat mendapat khidmat pakar supaya urusan kita, dan saya dapati perkara tersebut bukan hanya apply di tempat kerja tapi di rumah. Saya seorang introvert yang hardcore juga. Suami saya extrovert. Bila kita introvert, antara ciri dia boleh daripada dalam, dia boleh pujuk, dia boleh fikir, dia boleh daripada dalam, lepas tu keluar. Extrovert pula daripada luar ke dalam. Jadi dua-dua ada kekuatan. Saya seorang sebenarnya hakikatnya pemalu. Sebab tu bila saya jumpa semua orang, saya segan, saya malu. Saya memang boleh berceramah, saya lawan rasa malu. Sebab itu kalau saya ceramah di khalayak 2 jam tangan saya sejuk, saya berdebar, saya malu. Sifat introvert ya. Jadi kami walaupun banyak perbezaan, tapi kita saling melengkapi. So bagi orang extrovert, dia memang bagus. Dia mudah, dia tak menghadapi tekanan seperti mana orang introvert macam saya bila nak berhadapan dengan orang. Sebab itu orang extrovert lepas dia cakap, tak kisahlah awak macam mana respon, dia dah tak fikir dah. Tapi orang introvert lama dia simpan. Dia fikir, apalah aku cakap tadi, apalah penyampaian, macam manalah, fikir tu dalam lebih banyak. Orang extrovert dia keluar, bila dia keluar dia tak fikir dah. Sebab itu orang extrovert dia perlukan maklumat keliling membuatkan dia confident. Tapi orang introvert dia cari keyakinan tu dalam diri dia. Dia bercakap dengan dirinya sendiri. Dia banyak bercakap dengan dirinya sendiri. Jadi sebab itu orang extrovert dia perlukan maklumat, data. Dia tak boleh tak. Dia kena dengar, dia kena tengok analisis. Contohlah kalau orang bekerja, okay, saya nak maklumat ni. So bercakap based on maklumat. Lepas tu dia disokong dengan mental yang kuat. Jadi orang introvert ni dia banyak hati, dia banyak main perasaan gitu. Jadi extrovert ni banyak akal, dapat data okey, dapat analisis okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bukan mudah juga. Contohnya kami bukan di rumah saja kita jadi kawan, rakan sebilik, serumah. Lepas tu kita nak jadi rakan sekerja pula. Bilik meeting sama, nak buat keputusan. Jadi kita tahu kekuatan ni, bab ini kekuatannya siapa, bab ini kekuatannya siapa. Tapi dalam apa jua keadaan, bila kita buat perniagaan bersama suami isteri, saling menguat, saling memberi semangat, saling mendoakan, saling menyokong, itu adalah basic. Begitu. Jadi saya tahu ramai yang bekerja dengan suami isteri di rumah contohnya. Sama bekerja di rumah, bekerja di berniaga kecil-kecilan ataupun besar. So kadang-kadang suami isteri kena duduk sama-sama dan bincang apa bahagian awak, apa bahagian saya. Okey, awak kelebihan awak finance, kewangan, awak urus yang ni. Okey, awak bahagian ni, awak bahagian ni. Lepas tu bila dah buat bahagian masing-masing hargai. Terbaik, baguslah, terima kasih. Dan kita pun kena terima kekurangan diri kita dan kekurangan pasangan. Itu yang paling susah sebenarnya. Bila kita tahu kekurangan diri kita, akui, terima.
dan kita cuba baiki dan tak boleh baiki, so kita hargai orang yang boleh tampung. Terima kekurangan pasangan ataupun staff. Dengan itu kita tak push. Itulah kekurangan dia, itulah kelemahan dia. So jangan push harder supaya akhirnya kita juga yang terluka sebab expectation kita tinggi macam tu. Okey, kita kan balik kampung kan cik. Sebenarnya badan kita cik suami pun kurang sihat. Bila balik kampung tu kita kan bahagi dua. Kita sampai pukul 4 pagi, lepas tu satu hari mak ni memang aktif, suka kalau anak balik bawa keluar. Pagi sampai malam. Memang kita sampai 4 pagi, lepas tu awal pagi lepas subuh dah keluar sampai malam. Lepas tu esok tu mengundi, lepas tu pergi ke, dah mengundi, kita pun pergi besut. Besut pun samalah, kita buat aktiviti sampai malam. Esok tu pun sampai malam, lepas tu bertolak. Lepas tu semalam sampai pukul 2 pagi, semalam kita dah all out di pejabat. Sampailah kita dua-dua dah mula tak sihat. Sakit badan, demam urat. Ustaz pun tak sihat, saya pun kurang sihat. Jadi kadang-kadang perlukan masa lah 1-2 hari. Sebab itu sebenarnya balik kampung ni kalau orang tengok, oh rehat balik kampung. Tapi tidak bagi orang berkeluarga, tidak. Bagi orang ada anak ramai, tidak. Oh Ustazah balik kampung rehat-rehat. Kadang kata, oh Ustazah rehat balik kampung. Allahu Akbar. Kita tahu bila balik kampung, waktu tu kita bekerja untuk ibu dan ayah. Waktu tu kita bekerja untuk ibu ayah. Apa maksud bekerja untuk ibu ayah? Masa itulah masa kita luang untuk ibu ayah. Bukannya balik kampung, kita duduk dalam bilik, baring, tidur lah yang tengok TV. Tak. Kita tak sempat pun tengok TV. Kita penuhi segala apa yang ibu nak. Okey, nak pergi sana, pergi sini, cari barang tu, cari barang ni. Apa keperluan ayah pula? Sebab mereka pun memang tunggu kita lah. Mereka pun tunggu kita. Mereka pun tunggu kita. Tunggu kita balik, nak pergi sana, pergi sini. Sebab itu bila kita yang duduk jauh ni balik kampung, memang kita kena lebih fikirkan keluarga. Lepas tu perjalanan tu sendiri pun memang duduk 6 jam, 7 jam, 8 jam. Duduk dalam kereta tu bukanlah duduk rehat kan. Macam itulah. Jadi subhanallah, di waktu yang sama kita semua menghadapi ujian, berbagai ujian. Ujian itu kiri kanan, depan belakang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua kuat untuk menghadapi ujian demi ujian. InsyaAllah. Okey, sahabat-sahabat minta Allah sekalian. Ada yang kata, Ustazah background belakang tu cantik. Ada yang kata, Ustazah background belakang tu membuatkan, maksudnya fokus lari. Tak sama macam background di rumah putih saja. So kita boleh cuba buangkan. Dik, cuba cabut frame belakang. Mungkin ia lebih senang je. Mungkin kena gantikan dengan hiasan lain yang lebih. Saya bukan apa ya, memanglah kadang hiasan tulis nama Allah apa semua tu lebih, orang kata lebih Islamik sikit kan. Tapi saya pula bila letak nama Allah ataupun apa-apa ayat Quran, bila kita duduk, kita membelakangi, itu yang saya macam kat rumah pun bukan hiasan tu. Jadi bila membelakangi tu, dia mungkin bagi orang biasa, bagi saya rasa macam tak best membelakangi ataupun menjadikan, ya kat rumah pun ada hiasan, ayat Quran apa semua ada, tapi bukan di belakang tempat duduk. Macam ni kan belakang, nanti mungkin apa ni, cuba awak ambil warna hijau tu. Ringan je sebab saya yang bawa, saya yang beli. Okey, sebab hari ni kita nak bincang banyak ni. Encik yang bertanya, saya menjawab. Okey ya? Sebab ingat tak pagi semalam masa nak berhenti, apa isu-isunya? Kalau kat rumah, saya suka sebab Ustaz jaga. Bila Ustaz jaga, Ustaz tahu. Ustaz sama-sama dengar. Sebab kita punya kekuatan majlis ilmu ni lah. Kan? Jadi lepas ni memang kena buat live selalu dengan Ustaz. Saya rasa mungkin gambar ni lebih, background ni lebih ni. Jadi so itu kat situ. Mungkin gambar ni lebih kurang gangguan kan. Tadi tu ada banyak warna agak terang. So yang ni okey tak? Okey
Ini warna hijau. Kehijauan. Hijau lembut. Okey. Okey, saya pun tengah kuatkan badan ni. Tadi makan ubat. Nampak kan bila tak sihat tu memang nampak. Tak boleh nak tipu. Mata tu sembab, muka pun sembab, semua sembab. Okey. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. Sekarang kita akan bacakan hadis Nabi SAW. Lepas tu kita akan jawab soalan-soalan yang semalam tu. Sebenarnya semalam bila hujung tu makan masa lama juga adalah berkaitan dengan semua soal jawab, sebab ramai yang bertanya soal jawab berkaitan dengan fik wanita berkenaan dengan contoh botox ni, lukis ni, pakai bulu mata palsu, pakai macam-macam pakaian. Jadi semalam tu kita himpun soalan demi soalan. Masa tu Ustaz Ustaz keluar masa tu. Ustaz uruskan benda lain. So Ustaz tak dengar. Jadi saya ni live ni dalam seorang. Bila seorang lagi terasa tau. Contoh buat perkongsian tu seorang. Tak ada orang dalam tu. Jadi dia tak sama dengan ada orang ria mendengar. Itu feeling dia. Lagi bila encik suami yang hadir sama dengar, feeling dan semangat tu lain. Sebab saya mula buat kerja dakwah ni bersama dengan encik suami. Yang dia yang banyak sokong, banyak support, banyak berkorban di sebalik tabir. So dia tak boleh diganti. Tak boleh diganti dengan staff ke tim. Betul tak? Memang maksudnya stati adalah kumpulan sokongan. Dia macam hilang roh tu. Sebab peringkat awal pun masa saya mula-mula mengajar ceramah, ingat PKP. Anak kurun dalam bilik, encik jaga. Jadi bagaimana nak momentum saya tu kekal, bersemangat, strong, fokus. Sama juga kita sama-sama kekalkan momentum tu sebab dia tak boleh. Saya macam rasa macam mana ya? Okey, sahabat-sahabat semua, insya-Allah kita akan bacakan hadis yang ke-7 dalam bab yang ke-16 dan ianya merupakan hadis yang ke-162. Sorry ya, perlahan-lahan, slow je. Kurang sehat? Ya, kurang sehat. Lepas tu rasa sebab je, rasa sayu. Macam tu. Okey. Banyak sebab mah. Okey. Bukan banyak sebab. Ada harinya kita rasa sayu. Kita rasa macam dengan beban, dengan ujian, dengan macam-macam lah tuan-puan dan puan-puan sekalian. Kadang tak terluah dengan kata-kata, tak terluah dengan tulisan. Tapi Allah Maha tahu beban kita kan. Allah tahu ujian kita. Dek, ambil tu. Dan ujian dan semua tu sebenarnya asal diri kita juga. Semoga terus kuat. Semua terus kuat dengan ujian masing-masing. Memanglah. Hari tu masa Ustaz Adenin datang, Ustaz Adenin pun orang muda yang banyak benda nak buat, benda orang lain tak buat. Lepas tu ayat dia disebut macam ni. Dia bawa isu-isu masalah sosial, masalah itu, masalah ni. Lepas tu dia tanya, siapa nak buat? Ustazah, siapa nak buat semua ni? Kita nak tunggu siapa buat. Jadi, dia kata, saya punya prinsip, jangan tunggu orang buat, kitalah yang buat. Kitalah yang buat. Tapi bila kita buat, sakit. Dia kata sangat sakit. Tak ada bajet, tak ada support, tak ada itu, tak ada ni. Jadi Ustaz Adeni ni datang jumpa kami, nak kerjasama. Nak mohon bantuan, nak mohon support dari sudut kewangan, dana. Nak kerjasama. Tapi dia punya mission pun besar. Mission yang sangat berat. Dia punya target group remaja. Kita punya target group orang dewasa.
ibu ayah yang dah matang. Tapi Ustaz Adenin dia punya target group adalah remaja. Dia kata remaja kita kena dekati dengan hiburan. Kami setuju dia bentangkan fakta tu fakta ni. Remaja mencari hiburan. Kita tak sediakan hiburan alternatif. Lepas tu Ustaz Adenin yang tarbiyah sentap tu. Lepas tu Ustaz Adenin kata investment untuk sediakan hiburan sangat banyak. Untuk hasilkan satu album nasyid perlukan dan 100k. Kita tak ada bajet, kita tak ada dana. Tapi apa yang dia lihat bila tim dia nama apa ya? Kumpulan nasyid dia? Ha? Robita dan The Faith. The Faith. Faith. Keyakinan. Faith. Dia kata remaja tengok sampai juta-juta views dan ramai feedback remaja bertaubat, insaf, hijrah daripada lagu. Saya pun mula fikir, betul lah, kita dewasa, kita tak layan lagu-lagu dah. Remaja dia buka YouTube, dia cari lagu. Lagu dalam pasaran, setiap hari keluar lagu baru. Lagu Korea ke, lagu Mak Saleh ke, lagu Melayu ke. Sebab mereka ni ada fund yang besar di sebalik mereka. Fund di kalangan bukan Islam. Sama juga filem-filem di Malaysia. Okey. Tapi mereka yang nak bagi fund untuk nasyid, untuk hiburan Islami, tak ada. Sebab itu dia usaha sedaya upaya cari duit, buat buku, buat itu buat ini, dan dia keluarkan investment untuk hasilkan lagu Faith. Apa tu nama awak sebut tadi? Robita. Kemudian dia kata buat lagu dan dia kata tak ada untung. Orang nampak lagu hit, lagu sampai juta views, lagu glamour, popular di Zayan, contoh di radio. Tapi dia kata ustazah, kami tak pernah dapat untung dan kami sentiasa rugi. Kami sentiasa rugi, dia kata. Rugi, negatif rugi. Jadi kami usaha perniagaan ni untuk tampung ni dan kami takkan berhenti. Saya pun jawab benda yang sama. Saya kata samalah. Kami ni ada benda yang kami rugi. Buat juga rugi. Tetapi apa yang saya cakap ketika itu, saya kata macam ni je. Semua benda, kalau buat benda tu benda yang skala besar, kita memang akan hadapi rugi dulu. Paling kurang proses 5 tahun paling kurang. Sakit sangat proses 5 tahun ni. Mana-mana perniagaan yang kuat, yang kukuh, lagi-lagi bila kita buat perniagaan untuk gerak kerja dakwah, ujiannya sangat hebat. Tapi tak semua orang boleh sabar, positif dan bertahan sehinggalah nak stabil. Tak semua. Kadang diri kita sendiri, kadang orang terdekat, kadang tim. Kadang kita ni kan jadi tempat bersandar pokok banyak. Tempat bersandar. Yang ni cerita masalah, yang ni down, yang ni. Kita pun cuba kuatkan. InsyaAllah boleh, insyaAllah kita akan dapat atasi, insyaAllah. Tapi kadang kita pun tumbang. Tapi waktu kita tumbang, siapa tempat kita nak menyandar? Orang lain bersandar pada kita. Kita pun nak tumbang dah. Rasa tak larat dah. Orang bersandar pada kita. Kita nak bersandar pada siapa? Masa itulah tempat bersandar kita adalah Allah. Allah lah tempat kita bersandar. Tapi kita manusia biasa. Kita perlukan manusia juga untuk menguatkan kita. Kita perlukan manusia juga untuk beri kata-kata yang positif. Nabi SAW sendiri dalam situasi kita tak pertikaikan, tak ada ragu pun kekuatan hubungan Nabi dengan Allah. Tapi Nabi juga diberikan isteri yang kuat, yang memberi kata-kata sokongan. Bagaimana Sayyidatina Khadijah beri kekuatan, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, Sayyidina Ummu Salamah. Itu lelaki tuan-tuan sekalian, perempuan kan. Tapi saya syukur sangat Allah berikan saya suami yang sangat kuat, yang sangat positif, yang selalu menyokong. Alhamdulillah. Dan keadaan saya pun ragu-ragu. Betul ke nak buat ni? Betul ke?
Tapi bila ustaz cakap, okey, boleh, kita boleh teruskan. Masa tu, saya dah tak fikir dah risiko. Saya tak fikir dah apa yang benda, sebab dah banyak dah benda yang kita usahakan. Kita tak nampak lagi bagaimana hasil. Kita tak tahu lagi apa cerita depan. Sebab semua tu rahsia Allah. Tapi kita buat. Kita buat. Allah tunjuk sikit-sikit. Allah tahu tak boleh terus bagi kejayaan. Nanti kita tak melalui proses. Proses tu sangat penting. Saya sebut macam ni pada Ustaz Adenin. Dan saya sedang memujuk diri saya. Saya sebut apa dengan Ustaz ni? Saya kata, Ustaz, di sini rugi kan? Rugi. Tapi ni untuk kerja dakwah. Ustaz buat hiburan untuk remaja ni dakwah. Dia kata, Ustazah, ada yang dah nak murtad, asbab lagu ni tak jadi murtad, Ustazah. Saya kata, besar sangat apa yang Ustaz ada ni dan tim orang muda ni buat. Saya tak sedar betapa pentingnya support kepada media dakwah. Dakwah dari sudut hiburan ni. Dia kata, Ustazah, remaja ni, hari-hari makanan dia adalah hiburan. Makanan dia lagu. Makanan dia movie. Kita orang Islam tak dapat buat movie ni. Saya minta maaf ya. Yang sedang viral tu, filem apa tu? Kick Gangster, kan? Apa? Polisi Evo kan? Polisi Evo. Kita pun tak tahu siapa di sebalik Polisi Evo ni. Pelakon semua Melayu. Pelakon semua Muslim. Adalah juga yang non-Muslim. Tapi kan ada video klip yang keluar melalui YouTube kan. Saya tengok 2 bulan lepas kot. Sebab dia tengah trending, dia tengah ni. Saya minta maaf sangat kepada pelakon, kepada pengarah, kepada ni. First bila saya tengok klip-klip yang keluar tu, saya terus cakap, tak boleh tengok. Saya cakap dekat anak saya, tak boleh tengok. Dahsyatnya. Saya kata, dahsyatnya. Memang betul dia happening. Dia lucu, lawak. Kita pun tergelak. Tapi saya kata, Malaysia bukan macam ni. Tembak, tikam, bunuh, ganas. Saya kata, kenapa kita kena tiru filem barat? Cukuplah barat dan filem-filem orang kafir, orang Yahudi buat filem-filem yang ganas. Filem-filem yang membiasakan jiwa anak-anak kita melihat keganasan. Lepas tu, aurat. Walaupun lelaki tengah basuh kereta, seluar meleleh sampai nampak aurat. Lepas tu buat gaya menggiurkan. Lepas tu tunjuk orang perempuan yang tengok dan pakai tudung daripada jauh macam terliur apa semua. Itu soft porn. Jelas soft porn. Anda, sahabat-sahabat semua, kita kena faham. Sebelum hard porn, yang pornografi betul-betul, dia bermula dengan soft. Anak kita tengok, itu sebagai hiburan gelak-gelak. Gelilah. Lepas tu rasa biasa. Rasa macam okey je tengok. Alah, hiburan je. Tapi benda tu masuk dalam minda. Kita dah kahwin. Lepas tu nafsu terangsang. Kita boleh lepas pada pasangan. Itu halal dan suci. Tapi remaja yang tengok, adakah kita tahu anak kita nafsu dia tidak bergelora, tak bergelojak? Adakah kita rasa dia tengok tu kosong? Itu soft porn. Orang Melayu Islam kita. Pelakon Muslim. Arahan produser, arahan penerbit, kita orang Islam dalam cari rezeki mesti ada prinsip. Mesti bertegas. Walaupun produser kata, pengarah kata, you gini, kena rendahkan lagi. Buat gini, buat aksi ni, gini-gini. No, saya tak boleh. Saya Muslim, saya ada maruah. Saya boleh buat lakonan yang sama, aksi yang sama, dialog yang sama. Tapi, saya tak nak buat perkara yang haram. Saya tak nak buat. Saya tak akan gugurkan prinsip saya sebagai Muslim. Saya nak cari rezeki yang berkat. Saya kan, yang klip tu kan, tembak dekat, tembak jauh. Awak pada tengok tak klip tu? Mengerikan. Ini gambaran seolahnya kalau orang bukan Islam tengok, pertama. Kedua, kalau orang bukan Malaysia tengok, memberi gambaran ganasnya. Contoh ya, kalau saya tengok cerita Mexico yang ganas-ganas tu,
Saya akan tanya suami saya, Mexico memang macam ni membuatkan fikiran saya, tak nak pergi Mexico. Oh, dia memang dadah memang nombor 1 dunia. Dia ini Mexico. Lepas tu bila saya tengok filem sebuah negara ganas lagi itu ni, saya kata, kan Korea ada juga buat cerita yang dahsyat, yang ganas betul-betul, main pisau apa semua. Saya kata, macam ni tak payah lagi Korea, tak payahlah, takutlah. Satu filem, dia bawa imej negara. Masa kita tengok cerita Turki, macam mana Turki dia naikkan negara dia dengan cerita sejarah yang boleh jadi epik dalam Netflix dan sebagainya. Bagaimana cerita-cerita dulu sampai peringkat ni, ada cerita yang buruk, ada cerita yang tak elok, tapi memang filem dan ni imej negara. Saya sebut secara terbuka, saya sebut nama filem, saya tak sebut nama penerbit dan nama pelakon saja. Tapi saya bersedia untuk dikecam. Persatuan pelakon ke, persatuan seni ke, persatuan apa. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Siapa yang nak tegur? Siapa yang nak ingatkan? Mereka buat secara terbuka. Dapat kutipan yang tinggi. Menunjukkan penerimaan, support. Bila anak saya kata, best lah Umi, cerita ni macam best je, sebab bila dia orang buka YouTube, keluar masa tengah trending tu, keluar. Lepas tu tengok, saya kata tak, Umi takkan tengok. Umi takkan cari. Alah, suka-suka je. Tak. Mula-mula suka-suka pada mata. Lama-lama mata terbiasa melihat maksiat. Suka-suka pada telinga. Suka-suka pada hati. Lama-lama maksiat tak rasa berdosa. Buat salah tak rasa bersalah. Benda langgar syariat, kita boleh suka-suka, kita boleh ketawa dengan sesuatu yang apa yang kita lihat melanggar syariat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila Ustaz Adenin kata, Ustazah, kita nak harap filem kita, dan kita rasa bangga sangat dia kata, apabila Mak Kilau, filem Mak Kilau. Filem Mak Kilau tu, walaupun belumlah patuh syariat sepenuhnya, tetapi telah membuktikan filem tersebut, walaupun bukan motif hiburan, tetapi kesedaran, semangat juang orang Melayu Islam, menaikkan motif itu paling utama, perjuangan umat Islam. Ketika ini, perjuangan para alim ulama, pahlawan Melayu kita, membebaskan daripada penjajah. Dan hasil yang kita dapat, dan kita sangatlah baik, sangat terbuka, kita menerima kepelbagaian kaum dan kita menyambut kedatangan mereka dan kita berikan tempat di bandar, di estate, di kampung. Tuan-tuan sekalian, baik sangat. Tapi yang menumpahkan darah, yang menghadapi kematian suami, anak, yang menghadapi semua tu orang Melayu Islam. Bagaimana satu filem Mak Kilau ni mengangkat martabat dan semangat juang, tetapi tetap diterima dan box office dan jualannya luar biasa. Bermaksud, kita perlu sangat, kita tahu siapa belakang filem Mak Kilau ini. Beliau, penerbit Mak Kilau ni, berbelanja juta ni untuk filem Mak Kilau. Beliau, saya tak ingat Haji apa namanya? Haji Abdul Rahman. Beliau adalah founder, pengasas kepada Hospital Az-Zahra. Hospital Az-Zahra. Saya pernah bersalin di Hospital Az-Zahra. Daripada bangunan yang kecil tak besar, sampai sekarang dia dah ada bangunan kompleks yang besar di Bangi. Sebab apa? Saya percaya, masa kami jumpa buat haji, selepas khutbah Arafah, bayangkan, kami dalam khemah yang sama, mendengar khutbah yang sama, kita pun solat Arafah tu, solat hari Arafah, kemudian Haji Abdul Rahman dengan isteri dia, kami tak kenal. Ustazah isterinya jumpa. Lepas tu Haji Abdul Rahman pun datang. Ustazah, dah lama nak cuba hubungi Ustazah, nak jumpa depan-depan. Allah rizkikan di Arafah. Lepas tu dikenakan diri. Sayalah penerbit kepada filem Mak Kilau, Ustazah. Ni isi saya. Lepas tu beliau bercakap tentang Islam, tentang perjuangannya, tentang bagaimana kita kena menaikkan kekuatan dan semangat Melayu Islam. Kita bukan menafikan sumbangan Cina, India, Muslim, Cina, India, non-Muslim, tidak.
Tetapi tanah ini, dia punya foundationnya adalah Bumi Putera Melayu Islam. Kebebasan perjuangan. Dia kata, Ustazah, untuk membuat satu filem yang sampai tahap macam ni, Ustazah, fund dia kena besar. Dan tak ramai orang Melayu Islam kita yang jutawan ke, bilianan ke, masuk kaya-kaya, sanggup invest untuk hiburan yang dianggap hiburan. Filem ni dianggap hiburan. Tetapi impact dia luar biasa, Ustazah. Dia kata, Ustazah ceramah. Ustaz ceramah, ini ceramah. Ceramah, mana golongan yang dengar ceramah? Ada golongan tertentu saja dengar ceramah. Golongan yang tak dengar ceramah, dia tengok filem, dia dengar lagu. Siapa yang nak hadapi, siapa yang nak uruskan golongan yang tak dengar ceramah, remaja semua ni? Saya kata, ya Allah, dia bukan datuk, dia haji. Saya kata, saya jumpa orang yang hebat di Arafah ni. Lepas tu jumpa Ustaz Adeni, cerita benda yang sama. Investment ni tak ada untung. Sebab apa? Pemain industri yang bukan Islam yang menguasai. Dari segi muzik, dari segi filem, dari segi drama, yang menguasai adalah non-Muslim di Malaysia ni pun. Di dunia pun. Jadi, tak dapat tidak, mereka ataupun walaupun nampak semua pelakon Melayu dan sebagainya, dikuasai. Kena ikut telunjuk orang bukan Islam. Jadi, demi keuntungan. Dan saya tahu banyak lagi sisi gelap di sebalik industri filem, industri drama, industri muzik. Sisi gelap. Sebab bila Allah jumpakan saya dengan orang yang memang terlibat langsung dengan proses perfilman dan sebagainya. Jadi, saya sebut apa kepada Ustaz Adeni? Ini yang saya nak sebut, saya nak kongsi. Saya kata, Ustaz, sekarang Ustaz buat berapa tahun dah kumpulan nasyid. Ustaz kata tak ada untung, tak ada ni. Memang betul. Saya percaya sebab kami hadapi perkara yang sama. Tapi Ustaz teruskan? Ya, saya terus. Kami terus. Kenapa Ustaz terus? Ini perjuangan, Ustazah. Ini perjuangan. Perjuangan bukan keuntungan yang menjadi keutamaan. Tak untung, tak ada duit, kita lemah. Bukan. Kita down. Kalau kita down sebab tak ada duit, kita down sebab sekian-sekian, kita boleh hadapi masalah tak ada duit tu. Tapi bukan itu sebab untuk kita down, untuk kita berhenti, untuk kita fokus. Sebab hakikatnya, kita ada kepercayaan tentang rizki kepada Allah. Ada kepercayaan, ada keyakinan. Dia kata, apa yang berlaku, ini memang tak ada untung. Tapi ini perjuangan, ini dakwah. Allah beri melalui sumber yang lain. Allah beri sumber yang lain, yang akhirnya sumber ini kuat, boleh menampung. Bagi orang jadikan keuntungan duit nombor satu, mereka cakap apa? Tak boleh untung, tutup je. Tak boleh untung, stop je. Kami juga hadapi nasihat yang sama. Tak ada untung, Ustazah, tutup je, stop je, tak payah buat dah. Jadi beban. Bagi orang yang berjuang, beban itulah yang menjadi satu sebab untuk terus berusaha. Tuan-puan sekalian, bila orang tengok kos operasi kami tinggi, staf yang ramai, berapa ramai bagi nasihat, Ustazah, limitkan operasi. Buang ni, buang ini, buang ini. Kena stopkan ini. Yang kini kena berhentikan. Kadang-kadang Ustaz pun sama kan. Fikir nak berhentikan, fikir nak tu. Fikir nak stop itu, stop ini. Tapi saya kata ini perjuangan. Mana ada perniagaan yang berapa tahun, 1-2. Dan saya tanya orang-orang yang dah sampai peringkat ni, dia kata 5 tahun Ustazah. 3 tahun tu baru proses awal. So bertahan. Orang Islam kita tak sanggup nak berjuang. Bila 2 tahun tak untung, dia kata bukan 2 tahun saja, 6 bulan tak untung dah stop dah. Setahun tak untung dah stop dah. Tuan-puan, apa yang berlaku dalam proses kita berjuang, masa itulah kita menghadapi situasi, kita merayu-rayu pada Allah, kita mengharap pada Allah, kita meminta daripada Allah. Ketika manusia tidak yakin dengan kita, ketika manusia pun downkan kita, masa itulah kita sebut nama Allah dengan penuh kemanisan. Kita nangis, kita cakap seorang-seorang. Nak sampai menikmati kemanisan, menyandar kepada Allah, memang kita akan menghadapi satu titik yang rendah. Kita menghadapi situasi yang kita rasa
Tak ada tempat kita menyandar. Akhirnya masa itulah kita betul fully menyandar kepada Allah. Kita sebut, wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Inna Allah basiru bil ibad. Engkau lah maha melihat keadaan hamba-hambamu. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita buat ni betul tak ni? Ke salah? Apa yang aku sedang usahakan ni betul ke salah? Kan? Sebab orang di luar kata gini, yang ni kata gini. Akhirnya Allah sedang uji. Kamu nak terus ke kamu nak stop? Kamu nak buat ke? Kamu nak bagi orang lain buat? Kamu nak tunggu orang lain buat? Ataupun kamu menggalas tanggungjawab untuk kamu buat? Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita boleh support perjuangan orang seni yang betul-betul serius. Kita sebenarnya nak buat pertemuan susulan. Haji Abdul Rahman nak buat pertemuan susulan. Dia kata, Ustazah, saya memang ada misi untuk menghasilkan lagi filem-filem seperti Mat Kilau. Dia kan penerbit, dia sponsorship utama. Dia yang keluarkan duit dia sendiri untuk buat Mat Kilau tu. Dia kata, Ustazah, saya tak sangka, saya tak ada target untuk filem Mat Kilau ni naik sampai macam tu. Tapi dia kata, rupanya kita kena terima bahawasanya memang masyarakat kita sebenarnya ada kumpulan, ada golongan yang boleh menerima, tetapi tak ada siapa yang memberi. Masya Allah. Okey, mungkin Encik boleh tambah sikit sebab kita nak pergi pada hadis kita ni. Okey, sebab Encik sini ada pengalaman masa kita jumpa dengan penerbit, dengan Ustaz Adenin. Semua ni mereka yang berjuang dalam bidang hiburan seni. Tak sangka kena ulah juga ni pasal seni ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah memang satu niat yang kita lihat bersungguh-sungguhlah untuk orang muda. Dan kita ni orang yang berumur ni terinspirasi. Sebab mereka dah lama dah berkecimpung dalam dunia ni. Kita pun kadang-kadang baru tahu. Bila baru tahu maknanya dah banyak dah usaha mereka buat. Dan tanpa putus asa tu yang mahalnya. Dan mereka terus istiqomah dalam perjuangan mereka. Lalu kita rasa kita pun kena istiqomah dalam perjuangan kita. Bidang masing-masing dengan corak berbeza. Cabaran, halangan tu biasa. Mana-mana orang pun dalam hidup ni, dia bila mereka nak ke depan, bila mereka mencuba sesuatu yang baru, mereka memulakan perniagaan, bila mereka cuba mengajak orang lain ke arah kebaikan, mereka pasti akan menghadapi cabaran dan dugaan. Ada yang mengeluh, ada yang berputus asa, ada dah rebah pun, ada yang dah terduduk pun. Tapi ada yang masih mampu bangkit untuk meneruskan lagi. Dan akhirnya mereka mencapai kejayaan. Walaupun tak mencapai kejayaan yang mereka rasa berbala di dunia ini, tapi keyakinan di akhirat tu lebih besar untuk mereka kecapi. Mereka rasa itulah lebih berbaloi. Kejayaan sebenar mereka bila mana mereka rasa mereka yakin dengan syurga, insya-Allah itulah kekuatan. Dan Allah sentiasa bersama mereka walaupun saat susah, walaupun saat yang mudah. InsyaAllah kita pun begitulah, diharapkan kita perjuangan kita ni tepat seiring dengan apa yang Allah inginkan, dan keyakinan itulah kita rasa kita kena teruskan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, itu semangat perjuangan yang kita kena faham sama-sama. Dan anda semua adalah sahabat seperjuangan kami, sahabat seperjuangan saya di medan dakwah ni. Saya perempuan. Perempuan kita tahulah beban emosi itu yang menguasai. Tapi saya syukur Allah berikan saya teman seperjuangan yang sangat memahami dan kuat, iaitu suami tercinta. Tak semua Allah berikan nikmat seperti itu. Saya harus syukuri, saya harus hargai apa yang Allah beri ini dengan saya memberi lebih. Saya memberi lebih kepada jalan dakwah ni. Orang nampak dari sudut zahirnya begini. Tetapi banyak yang tersirat, yang tersembunyi, yang kita tak share. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan perhatian, kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan Allah terima. Sebab bimbang kalau semua kita share struggle, kesusahan, akhirnya kita kurang keikhlasan. Kita mengharapkan lebih banyak sokongan manusia daripada sokongan Allah. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita nak pergi kepada soal jawab yang semalam tu. Ingat tak yang saya kata hari ini kita akan buat soal jawab. Okey, sekarang Encik tanya, saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salam sini. Haa. Apa hukumnya Ustazah
menyuntik cecair filter. Filler. Cecair filler soy based collagen ke dalam tubuh badan wanita untuk cantik ataupun sebagai perhiasan kepada suami. Okey. Kita pergi dulu pada soalan pertama. Terima kasih kepada yang bertanya. Apa hukum menyuntik cecair filler tapi kandungan filler tu, suntikan tu adalah soy based collagen. Collagen daripada soya. Maksud pada sumber yang suci ni. Ke dalam anggota tubuh badan bagi wanita untuk tujuan kecantikan. Jadi kita secara umum saya nak bagi tahu, ada yang tanya, Ustazah, apa hukum buat rawatan memang untuk kecantikan, bukan untuk kesihatan? Secara umum, hukumnya adalah harus, memang dibolehkan buat rawatan luar ke, buat rawatan dalam ke, buat rawatan untuk kecantikan. Salah ke? Memang tak salah. Ada yang kata, untuk kesihatan okey, untuk kecantikan membazir. Untuk kecantikan, ini sementara, ini dunia belaka ni. Contohlah, kalau gitu makan pun untuk dunia, untuk apa sekalian. Jadi jawapan, kalau kita buat rawatan ataupun pakai apa-apa demi untuk kecantikan, jawapannya harus. Islam membenarkan. Islam tidak mengharamkan perhiasan secara total. Islam tidak mengharamkan apa-apa usaha untuk dilihat baik, untuk dilihat indah. Tapi ada panduan. Di sinilah yang kita kena jelas dan merujuk kepada alim ulama. Okey, jawapan ni ada dalam Irsyaad Fatwa siri ke-265. Ia merujuk kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi saya bukan jawab apa yang saya fikir, apa yang saya tahu, tapi saya akan membacakan jawapan yang disediakan oleh Irsyaad Fatwa siri ke-268. Okey. Collagen. Apa itu collagen? Okey, baik tuan-puan sekalian, tadi kita sebut sebelum pergi lebih jauh, umumnya kecantikan dibenarkan. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah sukakan keindahan. Bila kita hias dan susun rumah itu indah, Allah suka. Bila kita berpakaian kemas, bersih, nampak indah, bukan semestinya kena mengelip-ngelip tak, tapi dilihat penampilan tu indah, Allah suka. Encik lengah tak? Saya nampak encik membongkok. Gitu. Masya Allah. Okey, gitu. Betul lah, jauh lah beza. Kau tak memang lengah encik. Saya ni. Okey. Jadi, Allah sukakan keindahan. Jadi, tetapi, sekarang tujuan untuk cantik tu dibenarkan. Kita perlu seiring dengan cara untuk cantik. Ketiga, niat. Niat cantik tu untuk apa? Kalau betul untuk suami, bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diriak, dibanggakan dengan orang luar, maka seiring dah tu. Okey, apa niat? Niat untuk suami. So, berhias, berdandan cantik untuk suami lah. Kedua, tujuan kecantikan dibolehkan. Kemudian cara. Sekarang kita bincang pasal cara. Okey, kejap. Tudung saya tak betul kan, tak seiring pula dengan kehansiman encik suami kat sebelah ni. Okey. Encik terima saya seadanya kan? Ya, 18 tahun dah. Dah 18 tahun. Ya. 18 tahun encik sabar dengan saya, 18 tahun saya sabar dengan encik. 18 tahun encik menerima kelebihan dan kekurangan saya pun sama. Menerima kelebihan saya. Kelebihan je, encik tak ada kekurangan. Okey. Itulah orang lelaki confident je kan. Sebab dia ni. Okey, baik. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, kita akan pergi pada jawapan. Collagen daripada sudut bahasa ialah protein utama yang terdapat pada tisu penghubung kulit. Tulang rawan yang menghasilkan gelatin apabila direbus. Okey, maksudnya collagen ni protein utama. Satu protein yang terdapat pada tisu penghubung. Lepas tu, dia ada juga pada kulit. Dia ada juga pada tulang dan tulang rawan yang menghasilkan gelatin apabila direbus. Okey.
Menurut laman web perubatan WebMD, suntikan kolagen memberikan struktur kulit yang lebih montel dan halus. Saya baca ni tuan-tuan sekalian, bukan saya cakap. Okey, bila disuntik kolagen, kulit encik akan jadi montel dan halus. Maksud montel tu tegang lah kot ya. Tapi tulis montel ni. Kamu nak jadi montel? Sebenarnya bila sebut montel, kita bayangkan baby kan, montelnya macam. Tapi ni daripada laman web ni. Maksudnya lebih tegang saya rasa. Kulit baby kan tegang. Lebih tegang. Macam saya tengok encik ni macam dah sagging ni. Macam dah luruh kan. Mata tu banyak ni. Kalau suntik kolagen ni jadi montel, jadi tegang dan jadi halus. Nak tak suntik? Tak nak. Okey. Kita baca dulu. Suntikan kolagen berfungsi dengan replenish, mengganti semula kolagen semula jadi yang ada dalam kulit. Kecantikan semula jadi yang ada pada kulit akan bertambah apabila kontur pada support structure diperbarui. Suntikan kolagen juga bergantung kepada jenis kulit, kesensitifan dan sejarah rawatan. Bukan semua jenis kulit boleh mendapat suntikan kolagen. Okey, dengar dulu. Kita belum pergi kepada hukum. Baik. Isu suntikan kolagen pada anggota badan untuk tujuan kecantikan dibahaskan para ulama zaman kontemporari. Kontemporari itu ulama mutakhir ni, ulama sekarang. Ia tidak dibincangkan oleh ulama silam kerana perbezaan teknologi yang ada pada zaman ini. So, kalau kita cari dalam kitab-kitab lama, perbincangan tentang suntikan kolagen ni tak adalah. Dia berlaku pada zaman sekarang dan kita kena menerima hasil dapatan ulama terkini terhadap teknologi kecantikan yang semakin berkembang. Sebab Islam adalah satu agama yang bergerak seiring dengan zaman. Itulah kehebatan Islam. Walaupun ini teknologi baru, ini ada rawatan baru, kita tak akan temui ulama akan buntu. Oh, ini tak ada dalam kitab terdahulu. Ini tak ada dalam hadis Nabi, tak ada sebut kolagen ni. Tak. Sebab daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi, terdapat di sana ilmu asas yang boleh diguna pakai sepanjang zaman. Apa yang halal jelas, apa yang haram jelas, dia dah ada prinsip, dia dah ada foundation. Datang apapun teknologi, apapun isu, apapun masalah, bila merujuk kepada ilmu basic untuk menetapkan hukum, sama ada harus, makruh, wajib ataupun haram dan sunat, dia mesti ada jawapan dalam syariat. Dia tak akan jumpa buntu tu. Encik okey macam ngantuk je. Saya cocok kolagen baru tahu. Okey. Baik. Bukan semua jenis kulit boleh mendapat suntikan kolagen. Suntik kat leher ni. Supaya gitu. Kat mata tu suntik. Dah tua. Kalau dengar ceramah ngantuk je. Kalau tengok bola tak ngantuk. Tengok anak pun tak ngantuk. Okey, baik. Isu suntikan kolagen pada anggota badan untuk tujuan kecantikan dibahaskan oleh ini. Okey. Pun begitu, ia tidak menghalang para ulama kontemporari untuk mengambil manfaat daripada fatwa ulama silam apabila ilah yang sama ditemui dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Okey, dengar dulu ya. Dr. Soleh bin Muhammad Al-Fauzan menetapkan 3 syarat untuk mengharuskan penggunaan suntikan kolagen pada bahagian tubuh badan. Okey. Cuba encik baca untuk hilang mengantuk. Okay. Tapi encik kena baca dengan penuh perasaan dan juga kena macam ayat tu mesti tepat. Mana koma, mana ni, kalau tak ni. Okey. Sekarang ni ulama kontemporari menetapkan, dan ini ulama besar dari bidang fiqh ni, Dr. Salah ni. Dan dia buat keputusan ni bukan daripada diri dia, dari keputusan ni dibuat daripada kerjasama. Janganlah jangan kesian sangat pada encik suami saya. Saya kena kesian pada diri saya juga ya. Gitu. Anda kena support saya. Saya bukan dera suami saya. Tapi kadang orang lelaki ni memang kena paksa bersama-sama. Gitu. Jadi senang bila saya paksa beliau secara live. Dan beliau juga memaksa saya di luar live. Suami saya banyak bagi arahan pada saya ya. Ustazah buat ni. Jadual saya ni. Ustazah pergi ni. Dia tak panggil saya Ustazah lah. Dia akan sebut lagi, tapi depan tim panggil Ustazah. Okay, Ustazah ni. Saya kalau di pejabat, saya memang serah untuk jadual untuk keputusan tu pada cik suami. So,
tuan-puan jangan tengok saya ni isian dekat suami Ustazah tu. Kena suruh ni. Sebab bila live, saya lah host. Saya ada kuasa. Tapi di luar live, suami saya pengarah utama kepada syarikat, pengerusi dan sebagainya. Okey. Jadi Encik, ulama' menyebutkan 3 syarat. Barulah boleh suntik. Dan dibolehkan untuk suntik kolagen. Ini kolagen. Kita sebut kolagen umumnya. Ada 3 syarat. Okay, silakan Cik. Yang pertama. Okey, yang pertama. Tunjuk tangan. Yang pertama. Oh, saya kena tunjuk. Okay, yang pertama. Silakan Cik. Yang pertama. Hendaklah kolagen tersebut diambil daripada bahan yang suci. Seperti lembu yang disembelih. Ya. Yang kedua. Hendaklah doktor telah memastikan bahawa tiada mudarat pada suntikan tersebut. Ya. Nak saya ulas lah? Tak payah. Tak apa. Yang ketiga. Hendaklah tujuan suntikan itu adalah untuk merawat keaiban yang bukan asli dan menghilangkan kehodohan. Aduh, terasanya dia guna perkataan hodoh. Bukannya ni. Dan menghilangkan kehodohan. Direct je. Ya. Okey, lagi? Seperti membuang kedutan yang luar biasa. Ataupun jika kesan rawatan itu membawa kepada tadlis, yakni penipuan, atau mengubah ciptaan Allah, maka tidak harus. Maksudnya haram. Haram. Seperti membuang kedutan yang biasa muncul bagi orang yang sudah tua. Okeylah dah. Ulas sikit tentang kedutan tu. Okey. Baik. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kenapa Cik tunjuk saya ni? Kita Okey. tua dah. Saya rasa antara kulit saya dengan kulit Encik lagi nampak Tegang. penuaan. Yeah. Penuaan. Live ni sebab ada filter. Nampak macam licin, macam Encik pun ada pipi. Cuba senyum. Ada pipi. Encik cantik tak. Subhanallah. Kena cubit. Allah sedihnya. Tuan-puan sekalian, pertama, kolagen tersebut daripada bahan yang suci. Okey, lembu suci. Tapi kalau tak disembelih, dia tak suci. Haramlah ambil kolagen daripada sumber lembu tu. Sebab itulah kena hati-hati. Kolagen sekarang memang ada yang CJ halal ya. Ada yang CJ halal. Bermaksud, dia bukan sumber daripada lembu saja. Dia juga lembu itu disembelih mengikut hukum syarak. Okey, yang kedua, hendaklah doktor memastikan bahawa tiada mudarat. Telah pun melalui proses, inilah saringan. Proses, kita panggil apa? Medik ni. Proses pengintian kot. Okey, pengesahan lah. Kan ada kelulusan tu lah. KKM dan sebagainya. Dan jika mudarat, kena stop lah. Sebab ada orang serasi, ada orang tak. Yang ketiga ni, sangat penting. Hendaklah tujuan suntikan itu adalah merawat keaiban yang bukan asli. Maksudnya, kalaulah sebenarnya Encik, bila orang umur 60, dia ada kedutan umur 60. Umur 40 ada kedutan dia. Umur 50 ada kedutan dia. Tak logik, umur 70 tak berkedut. Ia melawan fitrah. Faham Tegang, tak ada apa lagi. So, di situlah bila melawan fitrah, dia boleh pergi pada makruh, dia boleh pergi pada haram. Hendaklah tujuan suntikan itu merawat keaiban yang bukan asli dan menghilangkan kehodohan. Seperti membuang kedutan yang luar biasa. Terasa kan bila sebut kehodohan? Bukan saya cakap. Ni memang jawapan dalam jawatan mufti ni sebab dia terus terang. Ini adalah jawapan Dr. Soleh. Dr. Solah. Bila seseorang merasa dirinya hodoh, buruk, dia hilang keyakinan diri. Contoh, umur dia baru 40 macam saya. Tapi dia punya kedutan tu macam umur 60. Saya tanya, kat situasi ni boleh tak dia suntik? Boleh lah. Sebab orang selalu kata, Makcik datang dengan cucu ke? Padahal anak dia. Kan? Padahal, ni anak saya. Lepas tu dah hati kita, tapi saya berhati-hati sebab saya dah pernah kena. Comelnya cucu. Tak, ni anak saya. Alamak, macam mana nak kontrol? Tapi kalau lah nenek bawa cucu, kita cakap, comelnya anak. Tak, ini cucu. Orang perempuan bangga. Wah, mudanya nenek. Tapi kalau tertukar, comelnya cucu. Tak, ini anak saya. Berubah muka. Saya kata, jangan kecil hati. Tak, saya bukan. Tak apa Ustazah. Memang selalu orang ingat ini cucu saja. Nenek bawa
budak kecil ni, anak ni. Itulah. Macam ni tak dengar ke ayat saya? Dengar, tapi tu mungkin remaja kot. Bukan. Maksud saya kalau mak dia bawa anak, saya tersilap cakap comelnya cucu. Faham? Padahal itu anak dia. Jadi terasalah dia. Soalnya dia nampak tua sebab saya kata cucu. Tapi sekali dua je kot, lepas tu saya dah ni boleh jadi. Lepas tu dia kata, Ustazah tak apa, memang saya dapat anak saya ni umur 40 lebih. Sekarang saya umur 50 lebih anak saya ni. Saya kata maaf. Itulah terlebih sangat. Terlebih ramah sangat. Lepas daripada tu, yang mana anak kecil, walaupun saya nampak sangat dia nenek, saya tak cakap dah cucu. Comelnya ni anak yang kecil. Tak, ini cucu ni Ustazah. Ya Allah, mudanya nenek. Itu apa perempuan suka. So berhati-hati. Berhati-hati. Kadang tu tersasul kan, dah ramai-ramai orang tersasul cakap. So lebih baik walaupun nampak tua sangat, kita cakap itu anak. Comelnya anak ni, cucu ni. Oh, muda nenek. Oh, dia punya senyum tu, yang dia tadi datang sakit lutut tu segar. Sebab dikatakan cucu dia tu anak dia. Gitu. Jadi, kalau yang fitrah, sebenarnya garis-garis penuaan pada umur 60-70 cantik, mencantikkan kalau ia normal. Tapi kalau tak normal, boleh buat rawatan. Adapun jika kawasan, kesan rawatan itu membawa kepada tadlis, penipuan. Membawa penipuan atau mengubah ciptaan Allah, maka ia tidak harus, maksudnya haram. Seperti membuang kedutan yang biasa muncul bagi orang yang sudah tua. Umur dah 80, nampak 40. Nampak ni. Ia dah ada unsur penipuan, itu dilarang. Kedua, ia mengubah. Sebab ada filler yang disuntik, dia ubah bentuk. Dagu jadi runcing. Tuan-tuan sekalian, saya pernah lah. Dagori. Ori, encik ni. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan sekalian, pernah lah orang Cina, bukan Islam lah. Dia adalah, saya ada urusan. Tahu tak dia tanya saya direct apa? Oh, itu mata tu you buat Buat? Yelah, you punya alis tu you buat Mata you bulat tu you buat? You suntik? Lepas tu dia tanya lagi, you suntik pipi you? You suntik ni? Saya kata tak lah. Ini semua ori. Dia tanya macam tu, ini ori? Saya kata, yelah mata ori. Oh, I ingat you buat. Kenapa? Kita orang memang selalu buat. Mata kita orang sepet. So, kita kena buat supaya ada kelopak mata. Kalau tak ada kelopak, tak cantik mah, dia cakap. Oh, ini saya punya kening pun saya buat ni. Saya tambah ni. Oh, buat. Ini pipi ni mau macam ni pun kita buat jugalah. Ini dagu kita buat. Baru dapat cantik macam ni. Saya pun cakap, Islam, agama kami haram. Haram, tak boleh ubah bentuk tu. Tuan-tuan sekalian, filler, ubah bentuk. Asal dagu. Sekarang ni dia bukan ubah tu saja, ubah bentuk mata, ubah bentuk pipi, ubah bentuk dahi ada juga mulut, ubah mulut. Tuan-tuan sekalian, percayalah, walaupun doktor yang merawat tu kata bibir ni kalau tebal sikit memang cun. Bila doktor cakap macam tu, siap doktor buat gambaran. Percayalah, bila dah dibuat, dia memang akan nampak fake. Percayalah, dia akan nampak fake. Automatik. Walaupun mulut tu lagi seksi, rupanya ciptaan Allah asal yang lebih nipis itu lebih cantik. Percayalah, walaupun doktor tu, dia ubah dengan, ni doktor estetik, doktor yang langgar je ni. Mungkin doktor bukan Islam. Dia memang tak terikat dengan hukum hakam. Dia pun ambil gambar, lepas tu kata, oh, kalau dagu you ni runcing sikit, wajah you akan kelihatan macam ni. Wow, kita pun tengok cantiknya. Tapi bila ubah je kejadian Allah yang asal, dia terus jadi muka tu, rupanya bentuk muka tu memang sesuai pun dagu kita bulat. Bila buat runcing, bila dah buat runcing, doktor pun cakap, oh, sekarang memang you nampak pelik sebab bahagian pipi you. Kalau adjust sikit pipi you, dia akan seimbang dengan dagu you tu. So sekarang pipi you kan naik, itu yang jadi bersegi. So kita buat pipi tu, kita buat tarik. Dia ada rawatan pula tarik ni, tarik kulit ni bagi tegang sampai nampak ni. Buat lagi. Bila dah buat, doktor, ramai orang tegur muka saya macam pelik, macam something wrong. Oh, sebab dahi you. Sekarang kita adjust sikit dahi you. Adjust, jadi non-stop adjust. Cik faham Alien. Ya, cik yang ni alien. Okey.
Tuan-puan sekalian, rupanya ciptaan Allah yang kita nampak. Kenapalah mata aku ni? Rupanya mata kita yang sepet tu memang sesuai dengan hidung. Kenapa hidung aku kembang? Bila senyum, jadi naik gini. Doktor boleh tak buat lurus? Lepas tu ni, oh boleh, tak ada masalah. Kita injek sini sikit, nanti senyum ni. Rupanya hidung kita yang kembang tu, hidung kita yang tak mancung sangat tu, memang sesuai sangat dengan struktur muka kita bila senyum. Rupanya sesuai. Bila ubah salah satu je, struktur muka kita dah tak cantik. Betul atau tidak? Dah doktor refer ke pakar gigi. Sekarang kita jawab soalan. Dik, awak cari soalan sebab ni kan banyak braces. Pasal braces. Baik. Bagi syarat pertama, ada kelonggaran untuk menggunakan najis sebagai ubat. Dengar dulu. Kelonggaran itu tertakluk kepada situasi darurat yang merujuk kepada keadaan sangat mendesak yang jika diabaikan akan membawa kebinasaan, penderitaan dan kesakitan yang berpanjangan. Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebut, keadaan darurat ialah suatu keadaan apabila seorang takut sekiranya dia tidak memakan benda haram, maka ke atas dirinya bahaya kematian, penyakit yang ditakuti, bertambah lagi tempoh penyakit, terputus hubungan dengan peneman ketika musafir, atau diketahui lemah untuk berjalan atau menunggang kenderaan dan tidak ditemui barang halal untuk dimakan, melainkan terdapat barang haram seperti bangkai, daging khinzir, makanan orang lain, maka harus mengambil makan barang haram itu. Okey. Untuk syarat yang pertama, hendaklah kolagen itu daripada bahan yang suci seperti lembu disembelih. Lalu penjelasannya adalah, kalau situasi yang mudarat, situasi yang darurat, situasi yang sangat-sangat, jika tak diambil, kenapa Encik senyum? Orang tak tidur. Itulah Encik. Suami saya ni mata dia sepet. Kadang dia celak sama macam tidur. Korea. Ya, suami saya ni Korea tapi Korea gelap. Korea yang versi gelap Dan tak ada pembedahan kolagen. tak buat suntikan. Tapi kalau suntik ni memang muka jadi macam Korea tu, betul. Pelik nampak. Ya. Jadi suami saya ni masa kecil, mak mertua saya cakap memang tak ada kelopak mata. Dia celak dengan dia pencang sama je. Kan tengok mata ni, sebab memang mak mertua saya Chinese look. Mak mertua saya putih melepak, memang Chinese look. Macam Cina, mata sepet, muka apa semua. Tapi saya dapatlah suami atas Korea, bawah. Okey, jadi Afrika. Bukan Afrika, Encik, tak baik. Kenapa? Okey, subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, Encik kena berusaha buka mata luas sikit supaya tak dianggap tidur. Luas sikit Encik, luas sikit. Baru nampak mata putih. Kalau tak nampak macam tidur sebab mata hitam je. Okey. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, syarat pertama, kena suci itu tapi keadaan darurat. Dan rawatan itu kalau tidak digunakan boleh mudarat nyawa, boleh menyebabkan kematian, tekanan jiwa. Boleh jadi saya bayangkan macam ni lah. Ada orang ni kena simbah asid. Muka dia dah teruk, suatu lagi. Doktor cakap, untuk rawatan simbahan asid ni, semalam baru saya tengok ada video tu, sebab bekas taman lelaki cemburu, dia upah orang sumbah asid. Habis muka memang teruk. Jadi dia perlu disentik dengan bahan untuk cepat segerakan masa tengah rawatan teruk, muka teruk tu, ada bahan-bahan yang akan segerakan menguatkan struktur kulit supaya tak lagi teruk dan menahan kesakitan dan sebagainya. So itu mungkin satu contoh yang mana keadaan mudarat sangat, darurat sangat dan tidak ada sumber yang halal. Maka di sini syarat pertama tu digunakan dengan minimum. Maksudnya sekadarnya saja. Dengan syarat tak ada sumber yang halal. Dengan syarat ia keperluan terdesak. Kalau tak, boleh menyebabkan kematian. Kerosakan yang boleh menyebabkan tekanan jiwa yang teramat. Faham ya? Namun kadar yang dimakan ataupun digunakan sumber yang tidak halal itu mestilah hanya untuk menyambung hidup saja dan bukan untuk berlazat-lazat dan kenyang. Melainkan jika seorang itu, ini contoh, kalau masuk hutan, tak ada sumber makanan. Tak ada yang halal. Tapi yang ada, yang jumpa je, khinzir. Melintah-melintah. Akhirnya, dah sampai lembek, dah bahayakan nyawa, dah ni, tak ada pilihan. Boleh makan tapi bukan bila makan, sedap lah pula khinzir ni. Lepas tu makan sampai kenyang. Tidak. Makan supaya tidak mati je, supaya tidak mudarat. Okey. Adapun untuk tujuan pengubatan menggunakan sumber yang najis. Sebab tadi sumber kolagen mesti suci dan halal.
ia dibenarkan sekiranya tiada bahan suci yang memiliki kesan mujarab yang sama atau lebih baik daripada najis itu mengikut pendapat yang sahih. Maka jika ditemui pengganti daripada sumber yang suci, maka haram menggunakan sumber yang bernajis, sumber yang tidak halal. Faham ya? So kesimpulannya tu apa? Saya ini bersudah. Syarat kedua, syarat ini penting kerana Kak Dafiq mengatakan suatu mudarat tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Okey, maksudnya syarat kedua kan tidak boleh. Syarat ketiga kita dah jelaskan. Okey. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 119. Tujuan makai kolagen tu. Syarat ketiga penting ni. Ini berdasarkan firman Allah Taala tentang perkataan iblis syaitanir rajim. Iblis syaitanir rajim. Encik. Perkataan siapa? Iblis syaitanir rajim. Okey. Dirakam di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 119 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka daripada kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan manusia dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Tengok, Allah sebut dah. Maksudnya teknologi yang berlaku hari ini telah disebut dalam Al-Quran. Manusia akan ambil bahagian-bahagian daripada binatang. Sebab ada bahagian telinga. Oh, Ustazah, kolagen paling banyak bahagian telinga. Contoh, betul ni. Saya pernah dengar, cuma saya tak ingat. Nantikan orang yang dalam bidang ni marah saya. Ada part tertentu bahagian binatang yang paling tinggi kolagen, dia kata bahagian ni. Yang paling tinggi untuk vitamin ni bahagian ni. Dia bahagian-bahagian tertentu. Bayangkan Allah dah rakam di dalam Al-Quran. Dan demi sesungguhnya aku ni adalah syaitanir rajim berkata, akan menyuruh mereka mencacatkan binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga-telinga binatang itu. Dan aku menyuruh mereka itu manusia, memperdaya, membisik manusia ini, mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Dan syaitan ini, dia ada ejen-ejennya, iaitu perawat ataupun doktor-doktor yang langgar semua. Oh, ini boleh, ini halal. Padahal dia tak cek pun kolagen tu sumber daripada mana. Kalau dia nak ambil pada sumber yang halal, mungkin mahal. Jadi, dia tengok sumber kolagen ni memang tak sumber halal, tak ada logo halal, tak ada pengesahan halal. Tapi ini lebih efektif, nanti lebih ramai yang berjaya, lebih cantik dan ramai yang akan lebih datang. So, ini adalah ejen-ejen kepada syaitan. Sebab syaitan bukan direct suruh nama siapa dah ni? Farhana. Belah tu telinga. Sekarang sapu dekat tak. Dia akan memperdayakan orang-orang tengah yang boleh membadikan manusia. Sebab itu, berhati-hatilah bila nak buat rawatan. Rawatan, doktor boleh ke buat ni? Saya dah rujuk dah. Memang harus, boleh. Perbuatan ni tak haram. Saya pernah je argue dengan doktor. Maksud bila jumpa, dia kata gini-gini, saya kata, cuba rujuk fatwa. Tak boleh, tak dibenarkan. Sebab apa? Banyak kepada sangkaan-sangkaan. Demi keuntungan. Demi beri keyakinan. Oh, halal. Cuba tengok, dia sebut base, natural base. Tapi kalau proses untuk dapat natural base itu, chemical, saya dulu pernah kerja halal tu apa sekalian. Ini bukan bangga nak bagi tahu pengalaman. Saya jawatan terakhir penolong pengarah bahagian halal. Jabatan Awak Agama Islam Negeri Sembilan. Orang mahu CJ halal akan melalui bahagian saya, unit saya dulu. Bahagian pendaftaran, cek bahan ramuan sekian-sekian. Contoh ya, bagaimana sebuah kilang nak hasilkan gula apa tu nama? Stevia. Diorang, stevia tu sumber apa? Tumbuhan. Stevia ni tumbuhan. Ganti kepada gula dan lebih sihat. Dan kemanisan dia berganda. Okey. Bayangkan ya, daripada sumber tumbuhan tu yang cecair tu, nak diubah kepada serbuk. Contoh, stevia ada serbuk. Ada cecair juga kan? Saya pergi kepada satu kilang yang mohon CJ halal untuk stevia. Dia nak menghasilkan stevia. Ada dekat Bandar Estate. Saya pergi kilang tu. Mesin nak hasilkan, nak buat pertukaran bahan asal raw material kepada bahan akhir untuk dijual tu. Dia punya proses tu, saya tengok, ui dahsyat, mesin besar-besar, kilang punya besar gedamak. Yang kita perhatikan apa? Bahan chemical yang digunakan
untuk mengubah daripada raw material kepada yang akhir, yang last production ni, yang nak masuk pasaran ni. Berapa lama diorang perlu buat R&D dan perubahan demi perubahan untuk dapat sijil halal, sebab didapati bahan yang digunakan tu tak suci. Sebab itu kita tak boleh bergantung natural base sahaja semua halal. Sebab daripada natural tu nak ubah kepada serbuk ke cecair tu, dia ada proses kimia yang dilalui, dan proses itulah yang boleh penentu sama ada barang ini sumber halal, kaedah halal dan halal. Bukan senang. Diorang sampai makan bertahun untuk dapat kelulusan halal, sebab bila kita semak bahan ramuan chemical base yang digunakan. Saya ada pengetahuan ke pasal chemical base? Tak ada. Sebab itulah di bahagian halal, Seluruh Jabatan Agama Islam Negeri dan JAKIM ada ramai di kalangan food process, apa lagi yang berkaitan dengan ni, chemical, semua pakar-pakar dalam bidang tu. Bukan kita, saya tak pakar. Saya dari sudut syariat. Saya adalah pegawai, maksudnya penasihat syariat untuk sijil halal. So, saya akan meniti dari sudut syarak. Walaupun bahan ni, tapi tujuan. Sebab itu, contoh, pewarna rambut tak ada yang ada logo halal. Dia cuma cakap suci je, sumber bersih saja. Sebab dibimbangi, digunakan kepada yang tak halal. Maksudnya bahan dah halal, ni tak halal. Tapi warna rambut, lepas tu ditunjuk pada ni. Jadi kita tak bagi sijil halal kepada produk-produk yang boleh menyebabkan salah guna selepas itu. Faham Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Berkata Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, ayat ini mendedahkan tentang perbuatan orang jahiliah yang mengubah ciptaan Allah dengan tujuan motif yang merepek. Contohnya perkara yang dilakukan pengikut ajaran berhala seperti mengorek mata Al-Hami, yang ini unta yang dipelihara di belakangnya daripada ditunggangi akibat banyak memberikan keturunan dan membiarkannya untuk perkara tauhid berhala. Termasuk dan celah ini tujuan tercela seperti membuat tatu untuk tujuan berhias, sedangkan itu memburukkan. Begitu juga menoreh muka dengan api, tetapi bukanlah daripada mengubah ciptaan Allah, akan menggunakan makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah digunakan untuk dimakan. Bukanlah juga mengubah ciptaan apabila melakukan perkara tahsiniah, mengelokkan muka, kan, bagi muka nampak awet muda. Ya, mungkin pakai produk yang boleh hilangkan kedutan, itu dibenarkan. Okey, pakai kulit lebih flawless, lebih cerah sikit, itu dibenarkan. Okey, dengar dulu. Okey, bukanlah tidak diharam dan tak dikatakan mengubah ciptaan apabila melakukan perkara tahsiniah, mengelokkan, mencantikkan. Maka berkhitan itu adalah mengubah ciptaan Allah, tetapi padanya faedah kesihatan. Begitu juga mencukur rambut kerana faedah menolak daripada sebahagian kemudaratan. Memotong kuku untuk memudahkan amalan yang dilakukan oleh tangan. Begitu juga mencucuk telinga bagi perempuan untuk memasang anting-anting dan berhias. Jadi persoalan kita yang hari tu boleh tak pakai anting-anting dekat tu? Nanti dulu, kita tengok ini dulu. Tatu memang ada hadis Nabi yang jelas pengharaman tatu. Sesungguhnya Allah melaknat. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang mentatu dan yang minta ditatu. Wanita-wanita yang mencukur alis kening dan mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah. Siapa yang mencari keindahan untuk mengindahkan bukan muka je, tubuh badan, dengan mengubah ciptaan Allah, maka ia dilaknat. Kehidupannya dilaknat, terlaknat. Bayangkan ya, pagi sampai malam hidup dalam laknat Allah. Berpuluh tahun, belas tahun hidup dalam laknat Allah. Melaknat wanita yang mentatu dan yang minta ditatu. Wanita atau lelaki. Saya borak dengan kawan saya yang bukan Islam, Chinese. Dia pakai tatu. Saya kata, ui, pakai tatu, sakit tak masa buat tatu? Dia kata buat tatu ni ada tempat sakit, ada tempat tak. Saya buat ni tempat yang tak sakit. Kenapa you tatu? Cantik mah tatu. Mak saya pun pakai tatu. Kami adik-beradik semua ada tatu. Tatu ni perhiasan yang dia kata kita tak perlu risau lagi, dia tak hilang. Ini tatu kekal. Ya, kekal. You nak buang macam mana? Tak boleh buang. Ini memang kekal, dia kata. Dia ada tulis nama. Lepas tu dia kata, itu you tulis apa? Dia tulis happiness apa tak? Dia tulis tulisan. Dekat leher ke kat mana? Lepas tu dia cakap, you tulis apa tu? Nama power Oh, itu tatu sial, dia kata. Jangan tulis nama power, jangan tulis nama suami. Kalau kita cerai sama dia ataupun kita sudah tak bercinta lagi, nanti sakit hati sepanjang hidup.
Kita bukan boleh padam lagi, sakit ni. Dia kata itu jangan buat tattoo yang sial. Ada tattoo yang bagus tau, yang bagus. Macam saya tulis ni, ini untuk happy, untuk gembira. So, itulah fahaman dia. Perhiasan, semangat, apa semua. Tapi dalam Islam, haram tattoo. Lepas tu dia tanya saya, you dalam Islam, you tak boleh buat tattoo kan? Tak boleh, haram. Kenapa haram? Memang diharamkan sebab dia tidak sampai. Kalau awak perasan, tim perasan tak kena snap soalan-soalan. Sabun memutihkan kulit, krim memutihkan kulit, semua tu. Ada banyak soalan, nanti kita akan jawab lagi besok. Lepas tu, saya cakaplah sebab kami ini ada mandi wajib, ada wuduk. Saya terangkan, tattoo ni dia boleh menghalang air tu sampai. Sebab dia dah lukis di atas kulit. Soalannya kulit tu dah ada benda kekal. Dia pun tanya saya, tapi saya ada tengok orang Melayu, orang Islam pakai tattoo, cuma dia tak pakai tempat macam saya. Kalau tempat macam saya pakai, boleh nampak. Tapi dia tattoo tempat yang tak nampak. Macam mana tu, dia kata. Saya pun kata, kalau macam tu, semayang dia tak sah, wuduk dia tak sah. Apa jadi kalau macam tu? Berdosa. Kalau berdosa jadi apa? Saya kata kalau berdosa dan dia tak bertaubat, dia mati dalam keadaan berdosa, dia tak masuk syurga. Kalau dia tak bertaubat. Dia pun cakap, kalau kami, siapa yang bagus, ikut peraturan, naik atas. Siapa yang tak bagus, turun bawah. So, orang macam tu, dia turun bawah lah. Saya kata, ya betul. Orang macam tu turun bawah. Macam mana dia nak naik atas? Dia tanya saya. Macam mana orang Islam macam ini nak mau naik atas? Taubat. Taubat tu kena buat apa? Menyesal betul-betul, mohon ampun dengan Tuhan, dan tinggalkan perbuatan tu. So, dia kena kikis ke? Dimaafkan. Yang penting dia bertaubat betul-betul. Kalau ada alat, walaupun sakit tapi tidak mudarat, dia kena usahakan supaya tattoo tu dibuang. Tapi kalau orang macam you, bukan Islam, you masuk Islam, you jangan takut. Tattoo yang you buat tu, you tak perlu buang. Dimaafkan. Sebab you buat masa tu you tak tahu. Orang Islam semua tahulah tattoo ni tak boleh. So, ramai orang Islam dibuat juga, padahal dia tahu tattoo tak boleh. So, orang Islam lain sikit lah. Tapi you tak perlu nak buang. You masuk Islam, you tak perlu buang. Macam tu. Ramai pula kenalan ustazah orang bukan Islam. Ya, saya ada kawan Cina, saya ada kawan India, saya kawan gitu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Riwayat, berkata Syekh Dr. Salah, diikat dengan perkataan dilhus dalam hadis tadi menunjukkan bahawa larangan itu bersifat khusus dengan apa yang jika dilakukan untuk mendapat kecantikan tambahan pada khilqah mahhudah, cipta atau rupa paras yang standard. Jika dilakukan untuk merawat suatu cela atau kerana aib, maka hukumnya harus seperti mana yang telah disebut sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa bukanlah bentuk perubahan yang diharamkan. Maka sabda baginda yang menyebut lil hus untuk kecantikan untuk kinah itu dibenarkan. Menunjukkan yang mencalikan larangan itu pada perkara yang melibatkan rawatan dan seumpama dengannya. Dandanan yang dibenarkan syarak di hadapan suami. Okey, apakah dandanan yang dibenarkan? Alasan suami. Saya buat ni untuk suami. Semua buat alasan untuk suami. Tapi suami tengok dia sama. Macam hantu juga. Ingatkan hantu. Suami pun confused. Orang ke hantu. Dengan rambut mengerbau, dengan muka tampal itu, tampal ni. Dengan macam tu. Kan? Dengan mulut muncung. Cakap buat untuk suami. Rupanya untuk diperlihatkan kepada orang luar. Tujuan mulut je cakap untuk suami. Tapi tujuan tak. Gitu. Kan? Cik pernah nampak hantu ke dalam bilik Cik? Tak pernah nampak? Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi gorila pernah kot? Gorila pernah. Gorila. Macam kali. Astaghfirullahaladzim. Ni dah. Okey. Justru jika suntikan kolagen soya itu menyebabkan perubahan ketara pada ciptaan Allah, maka ia diharamkan. Jika tidak, maka dibenarkan. Sumber kolagen tu daripada soya. Soya tu suci. Dibenarkan jika tidak menyebabkan perubahan ketara. Sehingga tak jadi standard dah. Standard lah umur 40. Kulit macam tu. Standard lah umur 50, 60, 70. Dia dah langgar standard dah. Sebenarnya bila orang umur 60, 70 tak ada berkedut, dia tadi tak cantik, Encik. Sebenarnya kedutan mengikut umur tu, itulah kecantikan. Kecantikan. Kita pernah tengok tak? Orang yang berusia, umur 60, 70, 80, ada kedut-kedut dan tetap wajah dia tu nampak bersih, sejuk mata memandang, indah.
Si senyum, lepas tu ada kedutan. Tapi bila umur 70, tak ada kedutan, kita pula tengok. Lain macam makcik ni. Tegang ni, pelik. Bila tak ikut standard, tak ikut fitrah, dia memang kecantikan semenjadi tu tak ada. Betul cik ah? Betul ah? Okey. Jadi, subhanallah tuan-puan sekalian, jadi walaupun guna kolagen, walaupun tak mudarat, walaupun suci, tapi tetap tidak menyebabkan perubahan ketara pada ciptaan Allah, maka ia, kalau dia menyebabkan perubahan ketara, bentuk dah berubah dagu, mata ni, bawah ni dah berubah. Sebenarnya nak hilangkan kedut tapi dia dibengkak macam tu kan. Okey, dah jadi lain. Pipi ni pun lain dah rupa ni. Dulu lain bentuk dia. Maka hukumnya adalah haram. Ustazah, saya dah buat ustazah. Saya tak tahu hukum dia haram. Dah buat dah ni. Memang tegang elok kembali muda 20 tahun sebelum. Macam mana nak buat? Okey, memang berubah ni. Berubah juga bentuk. Taubat. Boleh buang tak? Saya kata, boleh buang tak? Tak boleh ustazah. Boleh sedut balik tak? Benda filler yang disuntik untuk... ada teknologi boleh buang tapi nanti dia akan jadi nampak pelik. Saya kata kalau boleh dibuang, sebab perubahan ni perubahan yang ketara, perubahan bentuk daripada muka asal, maka usahakan buang. Teknologi sekarang dah moden, tapi kalau mudarat, kalau buang, membahayakan dan tak ada teknologi, maka cukuplah dengan bertaubat, mohon ampun dengan Allah, menyesal sungguh-sungguh, dah berhenti dah buat aktiviti seperti ini. Okey, baik. Kami sebutkan di sini beberapa pendapat ulama tentang kaedah kecantikan yang diharamkan dan diharuskan oleh syarak. Berkata Syekh Al-Jamal dalam kitabnya, dan diharamkan juga mengerintingkan rambut. Dengar dulu ya. Rambut lurus, buat kerinting, buat beralun. Dengar dulu. Melakukan nash pada gigi, yakni mengasah. Tuan-puan sekalian, asah gigi sampai lurus. Kita jumpa sekarang ni ramai yang asah gigi nampak lurus. Bila senyum tu, lurus. Macam apa lurus? Macam betul-betul lurus atas bawah. Faham ya? Melurus, mengasah gigi nampak lurus tu. Kalau yang asli tak apa. Tapi saya nak tanya kamu, boleh bezakan tak gigi yang asli dengan tak asli lurus? Boleh beza. Memang ketara tuan-puan sekalian. Kalau yang diasah tu kita akan nampak lurus pelik. Tapi kalau yang semula jadi memang gigi dia lurus. Gigi saya tak lurus. Gigi saya ada ke bawah sikit ni. Gigi encik lagi buruk encik. Ya, ada keluar ni. Kuning. Hitam semua ada. Semua ada. Tua kan. Saya pun ada kuning-kuning. Dan saya tak lurus. Saya ada keluar-keluar juga. Tapi nampak bila senyum, kita ada cara nak nampak lurus. Kita jangan tunjukkan semua gigi kita. Kita bibir tu biar tutup gigi bahagian atas macam ni. Jadi nampak macam lurus. Kalau gini, dia nampak gigi tak lurus. Itu kaedah sajalah. Tapi dia bergantung pada jenis bibir juga. Okey. Melakukan nash pada gigi, yakni mengasah dan menghaluskan hujung gigi. Itu diharamkan ya. Baik. Mewarnakan rambut dan anggota badan dengan warna hitam. Memerahkan wajnah bahagian atas pipi dengan inai. Sengaja letak untuk pipi tu nampak kemerahan. Dan seumpamanya, mewarnakan hujung jari dengan warna hitam. Hujung jari dengan warna hitam. Melakukan tanmis, yakni mencabut bulu-bulu di muka dan di bulu kening yang berlebihan. Namun jika diizinkan oleh suaminya atau tuannya, maka diharuskan baginya. Okey, dengar dulu. Hukum menyambung rambut adalah diharamkan. Baik, tuan-puan sekalian. Braces. Kalau tujuan kecantikan semata-mata. Mana dik pasal braces? Ni braces. Ramai yang tanya ni. Memasang pendakap gigi, braces maupun sarung gigi ada dibolehkan bagi tujuan rawatan disebabkan aib. Kalau memang ketara sangat, nampak sangat. Macam cik ada gigi juga kat bawah tu kan. Tapi tak jadi aib. Tapi ada orang gigi dia tu, dia punya gigi mancung kita panggil. Hidung mancung orang nak, tapi gigi mancung tak nak. Apa maksud gigi mancung? Gigi ke depan. Jongang. Ya, hidung mancung kan ke depan. Orang nak. Tapi gigi mancung orang tak nak. Bila dia ke depan tu, menyebabkan dia hilang keyakinan diri. Ke depan sangat. Kalau ke depan sikit, okey. Saya pun jangan. Saya sebenarnya ke depan juga gigi atas saya. Gitu. Jadi, kalau tak ketara, beza. Tapi ada orang kerana jongang sangat, ke depan sangat, dia nak baca Quran pun tak tepat. Dia nak bercakap pun asyik. Okey. Dia tutup mulut kena ni sebab dia macam-macam. Okey. Nak mengunyah susah. Faham ya? Okey. Tuan-puan sekalian, memakai braces untuk tujuan rawatan disebabkan aib yang ketara ya.
pada kerosakan gigi selain dapat mengembalikan fungsi gigi yang asal. Adapun tiada keperluan untuk memasang sarung gigi atau pendakap gigi sekiranya tidak ada keaiban yang ketara. Huraian jawapan. Braces ialah bahan lapisan buatan yang digunakan untuk dilekatkan ke atas permukaan gigi untuk memperbaiki penampilan struktur gigi dari sudut bentuk, panjang atau lebar gigi. Warna selain dapat melindungi permukaan gigi pada kerosakan. Weiner mempunyai pelbagai fungsi yang digunakan untuk perubatan seperti memanjangkan gigi yang pendek akibat haus. Weiner. Ada Maksudnya gigi tu pendek, haus, boleh panjangkan. Mengisi segitiga hitam di antara gigi akibat renggang. Gigi tu renggang. Lepas tu diisi weiner tu. Supaya nampak gigi tu penuh. Weiner tu dia macam gigi palsu. Gitu. Jadi, kalau gigi jarang-jarang tu, dia sarung nampak gigi tu jadi rapat. So, kita tengok. Memberikan warna bentuk simetri yang seragam, membuat gigi kelihatan lurus dan menguatkan gigi yang usang. Dua jenis bahan utama yang digunakan untuk membuat weiner adalah komposit dan juga porselin. Oleh itu, individu yang mengalami masalah gigi seperti patah, retak, jarang dan kuning sesuai menjalankan rawatan weiner gigi. Sementara itu, pendakap gigi basic adalah alat digunakan untuk meluruskan menjajarkan gigi dan memperbaiki jurang gigi. Pakar ortodontik menyatakan ia merupakan satu rawatan yang dibuat berdasarkan pengkelasan pergigian supaya susunan gigi yang dianggap tidak normal dan tidak terurus dibetulkan kepada susunan. Okey. Pada asalnya, merubah anggota asal manusia tanpa keperluan adalah diharamkan oleh syarak. Walaupun gigi. Itu hukum asal. Walaupun gigi, asalnya memang bentuk dia macam tu. So, bila mengubah hukumnya, asalnya adalah haram. Dengar dulu. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi. Allah SWT melaknat wanita yang melukis tatu dan wanita yang meminta dibuat tatu. Dia umum wanita dan lelaki. Wanita-wanita yang mencukur bulu kening dan wanita yang meminta mencukur bulu kening. Termasuklah, Ustazah, saya tak cukur tapi cabut. Samalah tu, mengubah. Sebab cabut, sebab bulu kening saya berterabur. Itu air kena langgar. Bila langgar berterabur. Dulu elok dah berterabur. Apa pun alasan lah. Cabut sampai buang yang ni terbentuk elok. Saya tahu Encik menahan mengantuk. Kita nak berhenti dah ni sebab kita dah pukul 9 lebih. Dan wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mana ia merubah ciptaan Allah. Sebab hadis jelas. Mencukur bulu kening dan wanita yang meminta mencukur bulu kening dan wanita-wanita yang menjarangkan gigi. Maksudnya mengubah bentuk gigi untuk kecantikan yang mana ia merubah ciptaan Allah. Ibnu Hajar mensyarahkan hadis seperti berikut. Wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan difahami daripada hadis bahawa adalah perbuatan tercela. Dia melakukannya untuk tujuan kecantikan semata-mata. Jika ini dilakukan kerana keperluan perubatan, maka diharuskan. Sementara itu, Imam Nawawi memberi makna perkataan wanita yang menjarangkan gigi, mengubah bentuk gigi, apa semua tu, untuk kecantikan, memberi makna mereka buat perkara tersebut hanya untuk kecantikan dan dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa yang diharam itu adalah apa yang dilakukan untuk tujuan kecantikan semata-mata. Adapun sekiranya berhajat untuk merawat celah kerana aib pada gigi, maka seumpamanya ia tidak jadi masalah dan Allah lebih maha mengetahui. Kesimpulannya, hukum memakai pendakap gigi braces maupun sarung gigi. Dipakai sarung gigi kat luar, gigi tu kecil jadi saiz normal. Gigi tu jarang jadi nampak rapat-rapat. Adalah harus bagi tujuan rawatan gigi yang rosak. Gigi tu patah, gigi tu terlalu jarang. Bila dia senyum je, terus nampak senyum, nampak terus anak tekak. Tak adalah, tu lawak ya. Maksudnya, nampak sangat jarang. Nampak aib. Dan dia susah nak makan. Dan bila dia nak baca Quran pun dia susah. Jarang dan retak agak dapat mengembalikan fungsi gigi yang asal. Adapun tiada keperluan memakai weiner maupun pendakap sekiranya tiada sebarang aib pada gigi. Hanya semata-mata untuk kecantikan dilarang. Rawatan kosmetik yang boleh mengubah ciptaannya hanya boleh diterima pada situasi keperluan mendesak dan bukan semata-mata untuk kecantikan. Saya nak tanya, kalau kita luruskan gigi, itu keperluan ke kecantikan? Kecantikan. Yang buat lurus, yang mengikis. Dan ada larangan yang jelas mengikis. So, saya tahu dah jadi fashion sekarang. Pergi klinik gigi untuk kikis. Tanpa tahu perbuatan tersebut dilarang. Hukumnya
tidak harus ataupun diharamkan. Sebab tujuan dia memang untuk kecantikan. Dia tak akan jadi. Saya keperluan. Okey, kenapa kalau tak lurus gigi tu, apa yang kemudaratan berlaku? Tapi kalau gigi tu jarang sangat, lepas tu gigi tu jongang, gigi tu terlalu berterabur, dia memang ada keperluan, dia bukan hanya kecantikan. Jadi, apabila menyebabkan emosi dia, malu, orang panggil, jongang-jongang, ataupun bila bercakap je, orang duk tengok gigi dia je. Orang duk tengok gigi dia je kan. Sebab itu sangat ketara. Dan dia nak baca Quran, sebutan dia jadi tak jelas, dia ada banyak. Nak makan pun susah. Bila struktur gigi itu tidak normal, maka ia dibenarkan. Tapi tujuan kecantikan semata-mata tidak dibenarkan. Haram. Alhamdulillah, kalau kening nipis semula jadi, lukis untuk tebalkan berdosa tak? Kening tu memang nipis menjadi, tapi dia lukis untuk tebalkan. Cerita pasal kening, ada yang tambah kening supaya nipis nak nampak tebal. Ada yang tebal nak nampak nipis. Semua itu akan diceritakan besok. Semua perihal kening akan dijawab esok. Kalau jawab juga hari ni, alamatnya encik suami ni berdengkur. Dia baru nguak-nguak tertidur. Tiba-tiba kita dengar macam tu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi pada pagi besok. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, Dik, esok 2 fokus. Hari ni 2, braces, gigi dan juga tadi tu collagen. Esok 2 fokus. Berkenaan dengan kening, kedua ada berkenaan dengan tindik. Sebab memang tanya tindik hidung. Dia bukan cerita tindik ni bukan hidung je. Tindik bibir. Tindik telinga ni boleh ke nak tindik lebih sampai 3, 4 ke 1 je? Tindik pusat ada. Tindik lidah. So, cerita-cerita pasal tindik ni nantikan pada esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.